Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan bacaan kitab Sahih Muslim. Dan ini adalah kuliah terakhir secara online di kuliah Sahih Muslim ini bersama Yayasan Ta'lim. Moga-moga Allah SWT temukan kita dalam, kita akan sambung insya-Allah. Sebab kerana apa yang kita telah mulakan, kita kena habiskan. Itu adabnya para ulama, bila dia membaca kitab, dia akan mula, dia akan habiskan. Dan kita pun dah hadis yang ke-800 hadis ke-800, bukan sedikit hadis yang kita dah baca. Hadis yang ke-800 dah. Dan kita teruskan, mungkin melalui platform yang lain. Kalau bukan melalui Yayasan Ta'lim, kita akan, insya-Allah kita akan iklankan nanti bi'idznillah ta'ala dalam iklan di media sosial insya-Allah. Hari ini bab yang ke-32 ataupun dalam naskah Syekh Adam Al-Ethiopi bab yang ke-25. Dalam buku kita ni terjemahannya bab 32. Penomboran ni berbeza berdasarkan naskah yang ada pada setiap syekh tu ataupun naskah yang dirujuk. Ala kulli hal, tajuknya sama, iaitu babu qala al-imam an-Nawawi qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu dalil ala anna man tayaqqana at-taharah thumma shakka fil hadath falahu an yusalliya bi taharatihi tilka. Bab seseorang yang yakin telah bersuci, kemudian dia ragu-ragu, dia dah hadas ke tak, maka dia hendaklah dia berpegang kepada keyakinan dia yang awal. Contoh dia macam ni, tuan-tuan yakin, tuan-tuan ambil uduk atau dah mandi wajib atau seumpama dengannya, yakin bahawa dah bersuci. Kemudian ragu-ragu, aku dah kentut ke belum, ataupun aku terkentut ke tadi, dia ragu-ragu. Maka mana yang kita nak ambil? Kita nak ambil ragu-ragu ke nak ambil yang yakin? Kaedah ni ialah kita ambil yang wajib, ialah ambil yang kita ambil adalah yang yakin. Okey? Maksudnya kalau dia kata aku ragu-ragu batal ke tidak, ambil yang yakin. Yakin ni ialah tidak batal. Okey? Sebab itulah daripada kaedah ni, daripada isu ni, ada beberapa kaedah ulama yang ulama telah letakkan. Contohnya al-yaqin la yazulu bisyak. Itu kaedah yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Dan kalau kita, kebiasaan orang kita, kalau yakin kita ambil je lah wuduk, bagi hilang ragu-ragu, tak salah sebenarnya. Asal ni ialah kalau yang yakin tu berwuduk, yang syaknya adalah hadath, maka kita ambil yang yakin. Yakin itu dah perlu. Hadath tu, yang syak tu tidak.
Juga sebaliknya, kalau kita yakin kita hadas, tadi kita ingat kita pergi tandas, kita buang air besar tadi. Yang kita syak dia ialah, aku dah ambil wuduk ke belum? Dah ambil wuduk ke belum? Kali ni yang yakin apa? Yang yakin ni ialah hadas. Yang syak ni adalah yang syak ni adalah berwuduk. Jadi kita ambil yang mana? Kita ambil yang yang yakin bahawa dia tak ada wuduk tadi. Sebab dia yakin dia pergi tandas. Tapi dia ragu-ragu dia ambil wuduk ataupun tidak. Kat sini kaedah dia ialah al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan syak. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قال وحدثنا Abu Bakrin bin Abi Shaybah. Hak ni maksudnya qala wahaddathana Abu Bakrin bin Abi Shaybah, ini sanad yang lain. Jami'an maksudnya jami'an semuanya. Maksudnya Amru An-Naqid, Zuhair bin Harb, Abu Bakar bin Abi Shaybah, jami'an an Ibnu Uyainah. Semuanya daripada Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah Sufyan bin Uyainah. Okey. Ibnu Uyainah ni antara ulama, dia ni satu batch dengan Sufyan Ats-Tsauri, tetapi disebabkan Allah Taala panjangkan umur dia. Jadi sanad dia ni, sanad beliau, sanad yang Sufyan bin Uyainah ni sanad dia sanad ali. Sanad ali maksudnya sanad yang tinggi sebab umur dia panjang. Sufyan Ats-Tsauri meninggal sekitar 160 lebih kurang. Kalau tak silap saya. Tapi Sufyan bin Uyainah Allah Taala panjangkan lagi sampai 190, 100. Jadi barakallahu fik, bila orang tu umur dia panjang, sanad dia lagi, orang ambil hadis daripada sanad lagi pendek lah. Sebab tak perlu melalui orang yang di bawahnya. Kalau orang tu umur dia pendek 50 tahun. Kemudian guru-guru anak-anak murid yang muda-muda tak sempat. Jadi kalau orang tu umur 80 tahun, 90 tahun, jadi sempat. Yang datang lepas dia 40 tahun pun boleh lagi mendengar hadis daripadanya. Itu menyebabkan sanad Sufyan bin Uyainah ni sanad dia Ali. Sanad dia Ali, sanad dia pendek. Okey. Ani Zuhri, ini Ibn Shihab Az-Zuhri. Nampaknya qala Amru haddathana Sufyan bin Uyainah. Tengok sini. Barakallahu, jangan tengok macam mana ulama hadis ni dia detail. Dalam jalan yang pertama, haddathani Amru An-Naqid wa Zuhair bin Harb wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah an Ibni Uyainah. An Ibni Uyainah, disebut Ibnu Uyainah. Tapi Amru punya lafaz, Amru An-Naqid kata haddathana Abu Sufyan bin Uyainah. Apa beza dia? Satu disebut Sufyan bin Uyainah, satu lagi Ibnu Uyainah. Tuan-tuan barakallahu fiik. Kalau ikutkan sama je Ibnu Uyainah dengan Sufyan bin Uyainah. Siapa yang mengaji hadis tahu Ibnu Uyainah itu Sufyan bin Uyainah. Tapi lihatlah Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Begitu detail betul. Begitu halus betul. Beliau ni akan sampaikan sebiji-sebiji apa yang disampaikan. Kalau dia dengar Ibnu Uyainah daripada guru dia, dia akan sampaikan Ibnu Uyainah. Kalau dia dengar Sufyan bin Uyainah, dia akan sampaikan Sufyan bin Uyainah. Allahu Akbar. Nampak tak betapa apa dia? Betapa halusnya beliau. Barakallahu fiik. An Zuhri an Sa'id Mu'abbad. Daripada Zuhri, daripada Sa'id dan Abbad bin Tamim. Sa'id dan Abbad bin Tamim. Sa'id di sini ialah Sa'id bin Al-Musayyib, yang kita sudah maklum. Kibar
tabi'in, daripada tabaqah yang ketiga. Maknanya tabaqah tabi'in yang pertengahan lah, dia kata. Kibar tabi'in yang pertengahan. Thiqatun, thabtun, faqihun, imamun, Sa'id bin al-Musayyib. Thiqah, thabtun, kuat hafazannya. Faqihun, seorang yang faqih. Imamun, min kibar, tabaqat thalithah, meninggal tahun 94 Hijriah. Sufyan bin Uyainah meninggal tahun 198 Hijriah. Panjang umurnya. Sufyan Ats-Tsauri 160. Jauh beza, hampir 40 tahun. Jadi menunjukkan bahawa bila panjang ni di umur apa? Allahu Akbar. Dia punya sanad itu lebih pendek. Dan Abbad ni, Abbad bin Tamim lah. Abbad bin Tamim bin Ghaziyah Al-Ansari Al-Mazini Al-Madini Thiqah tabi'in juga. Okay. Seorang tabi'in. Barakallahu fiik. Okey. Cumanya sebahagian ulama memasukkan Abbad bin Tamim ni di kalangan sahabat. Kenapa? Sebab ada satu riwayat daripada Al-Waqidi. Ada Al-Waqidi, dia kata an Abi Bakar bin Abi Sabrah an Musa bin Uqbah qala Abbad. Berkata Abbad, dia kata kuntu yawmal khandaq ibnu khamsa sinin. Ibnu khamsi sinin. Aku ketika hari perang Khandaq. Perang Khandaq berlaku tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Ataupun 4 Hijriah. Kuntu yawmal khandaq. Aku berada di Khandaq. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat perang Uhud yang tak jadi, tahun kelima berlakunya perang Khandaq. Jadi kuntu yaumal Khandaq. Pada perang Khandaq ni aku masuk Ibnu Khamsa Sinin. Aku kata-kata 5 tahun. Dia kata tahun kelima Hijrah dia umur 5 tahun. Maksudnya barakallahu fiik, dia sigar sahabah. Berkata ni wa huwa min sigar sahabah. Okey. Daripada an ammihi, daripada pakcik dia. Siapa pakcik dia? Iaitu Abdullah bin Zaid bin Asim. So, ingatlah kita Abdullah bin Zaid ni ada dua orang sahabat nama Abdullah bin Zaid. Satu riwayatkan pasal azan. Yang ni Abdullah bin Zaid bin Asim. Yang ni yang ceritakan pasal wuduk. Abdullah bin Zaid bin Asim ni sahabat yang ceritakan pasal wuduk. Sahib sifatil wudu, meninggal tahun 64 Hijriah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu alam. Disambung lagi Abdullah bin Zaid an Sa'id wa Abbad, Sa'id bin Musayyib dan Abbad. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nampak tak Syukiya kat sini kalau tuan tengok dia punya teks dia, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diadukan kepada Nabi SAW berkenaan dengan seorang lelaki yang yukhayyalu ilaihi, dia rasa, dikhayalkan padanya bahawa ada angin. Maksudnya dia rasa macam ada angin keluar daripada duburnya. Yanjilu syai'i fi salah. Dia rasa macam dia kentut. Rasa macam kentut, tapi dia tak pasti kentut ke tak kentut. Qala la yansarif. Apa petunjuk Nabi SAW? Nabi kata la yansarifu. Itu kan la yansarifu. La yansarif. La yansarif. Dia tidaklah. Maksudnya satu kenyataan. Bukan. Okay. La yansarifu. Janganlah dia keluar. La yansarifu hatta sehinggalah yasma' sautan, sehinggalah dia mendengar suara. Itu suara di sini maksudnya bau suara bunyi kentut.
Sehingga dia mendengar suara, maksud suara sini ialah bunyi kentut. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, atau dia mencium baunya. Mencium bau iaitu cium bau kentut ni. Okey. Bahkan mengatakan, riwayat mengatakan dia adalah Abdullah bin Zaid. Bahawa yang mengadu itu ialah Abdullah bin Zaid. Itu hadis seterusnya hampir sama. Wa hadatsani qala Imam Muslim wa bi sanad ilaihi wa bihi qala wa bihi hadatsani wa bihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Zuhair bin Harb telah beritahukan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid telah beritahukan kepada kami dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah daripada Suhail daripada ayahnya daripada Abu Hurairah. Mari kita tengok Suhail ini siapa ya secara detailnya. Suhail bin Abi Saleh, ya, Abi Saleh Zakwan As-Samman. Suhail bin Abi Saleh. Naam. Suhail bin Abi Saleh Zakwan As-Samman. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah apabila salah seorang dari kalian mendapat sesuatu dari perut, maksud, apakah kalian bila kalian ni rasa macam ada something kat dalam perutnya, okey, dan merasa ragu apakah sesuatu telah keluar ataupun tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar daripada masjid sehinggalah dia dengar suara atau mencium bau. Maksud sehinggalah dia mendengar ada bunyi kentut. Ada bunyi kentut, ataupun dia mencium baunya, atau mencium itu dia cium bau kentut tersebut. Apa pengajaran daripada hadis ni? Barakallahu fikum. Pertama sekali, hadis ini hadis ini menjadi asas kepada asas kaedah fiqh yang besar, iaitu sesuatu perkara dihukum berdasarkan apakah asalnya, sehinggalah kita yakin ada sesuatu yang lain yang berbeza dengannya. Maksudnya kalau kita sesuatu tu jangan yakin, kita kata A, maka tak boleh nak kata dia B dengan benda yang kita syak. Kita kata yakin daging ni disembelih oleh orang. Tak boleh kata daging ni tak disembelih semata-mata dengan perkara yang syak. Contohnya. Dan juga solat tadi. Dia kekal dalam solatnya. Jangan keluar daripada solatnya sehinggalah ada benda yang meyakinkan bahawa dia telah keluar daripada solatnya. Lepas itu, wala yadurru syakk at-tari 'alaiha. Syak yang datang tidak memberi mudarat padanya. Wal ulama muttafiqun ala hadhihi al-qa'idah. Ulama sepakat dengan kaedah ini. Tetapi kadang-kadang mereka itu berbeza dari segi bagaimanakah cara nak mempraktikkannya. Contohnya hadis yang kita baca ni. Siapa yang yakin dia bersuci kemudian dia syak adakah hadas datang? Okey. Sama ada syak tu dalam solat atau luar solat. Wa hadzal bil ijma' bain al fuqaha. Dia kata wa hadza bil ijma' illa an Malik falahu riwayat al-ijma' annahu yalzimuhu al-wudu'. Jumhur ulama dalam masalah ini iaitu dia jangan keluar daripada solatnya sehingga dia yakin betul dia dah kentut. Tetapi Imam Malik rahimahullahu taala dalam satu riwayat daripadanya dia kata tak, dia wajib berwuduk. Dia kata kalau syak tu luar solat. Tetapi kalau syak tu dalam solat, dia tidak wajib untuk keluar. Dia kena tak wajib dia untuk pergi ambil wuduk. Tapi kalau luar solat wajib. Sebagian ulama pula kata wajib ambil wuduk sebab kata itu yang yakin. Seperti yang diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri. Dan itu adalah pendapat dan
pendapat yang syaz lah di kalangan Syafi'iyah, disebut oleh Ar-Rafi'i dan Nawawi dan kita Ar-Rawdah. Maksudnya apa? Maksudnya di sisi Syafi'iyah. Praktik hadis ni ialah yakin tu ialah yakin dah keluar wuduk. Yakin dah kentut. Yakin dah hadas. Dan ini pendapat jumhur. Sama ada dalam salat atau luar salat. Tetapi Imam Malik rahimahullah berbeza. Dia kata kalau dalam salat tak, jangan keluar. Kalau luar salat kena ambil wuduk juga. Satu lagi pendapat pula tak ambil saja wuduk. Kalau syak je ambil wuduk. Sebab yang yakin tu ialah kita ambil wuduk. Ini yang kebanyakan orang pakai. Dan ini adalah pendapat yang lemah. Okey. Barakallahu. Jadi kaedah dia ialah pakai hukum asal, kecuali kalau ada syak, maka syak tu tak dipakai, kita ambil yang asal. Macam saya sebut tadi, kalau dia yakin bahawa dia tidak berhadas, dia yakin bahawa dia berhadas, kemudian berhadas, dia hadas, dia katakan dia yakin tadi pergi toilet, dia ingat dia pergi toilet, tapi dia tak ingat dia ambil wuduk, maka syak tu ambil wuduk, maka ambil hukum dia tak ada wuduk. Dia juga sebaliknya, dia yakin bahawa tadi dia ada wuduk, dia ambil wuduk, dia mandi wajib atau seumpama dengannya, kemudian dia syak batal atau tidak, ambil hukum asal, iaitu yakin tadi. Yakin la yazulu bisyak. Cuma di sisi ulama Syafi'iyah, dia kecualikan ada beberapa masalah yang mana kalau syak kita kena ambil syak. Macam mana tak tuan-tuan? Pertama dia kata man syakka fi khurujil waqtil jumu'ah qabla syuru'i fiha qila aw fiha wa man syakka fi tarki ba'd al-wudu' aw salatin ba'da al-faragh la athara lahu 'ala al-asah. Kata man syakka tustathna min hal al-qa'idah bila 10 masalah. Kata man syakka, siapa yang syak fi khuruji waqtil jumu'ah, okey, qila asy-syuru' fiha qabla asy-syuru'i fiha. Maksudnya kalau dia dah syak, dah keluar waktu Jumaat ke tak keluar Jumaat, waktu Jumaat dah Jumaat, maka dia tak pakai, maksudnya kira tak ada Jumaat. Sebab apa? Okay, sebab dalam masalah solat kita kena yakin bahawa waktu solat tu masih ada. Kalau dia syak waktu solat tu masih ada ke tak ada, maka tak kira, solat tu tak sah, sembahyang gila zuhur. Okey. Dia kata ashrun dzakarahunna Ibnu Qayyad bitasjdid sad min asy-Syafi'i asyak fi muddatil khuf. Syak pada muddatil khuf. Dah berapa hari ya khuf? Dia kena buka. Okey. Dan imamnya musafir, aw wasala watanuhu aw nawa iqamatu ila akhirih. Okey. Baik. Okey. Cuma kita sebut al-qaffal dan lain-lain kata tak dipakai juga syak dalam masalah tersebut. Kita pakai kaedah tadi. Selagi mana yakin masih lagi ada waktu, syak dah keluar ke tak, ambil hukum asal. Kita masih lagi dalam waktu Jumaat tadi. Okey, ada berapa dah? Ada 10 perkara kat sini disebut. Asyakku fi mudatil khuf wa anna imamahu musafir. Imam musafir aw wasala watanuhu aw nawa iqamatan, niat iqamah di syak, niat iqamah ke tak. Jadi kalau dia niat iqamah, kita kira dia niat iqamah. Dan mustahadah syufiyat, wa ghusl mutahayyirah, wa thawbul khafiyat najasatuhu, baju yang kita rasa cari najis, maka ketika tu syak tu kita pakai. Wa mas'alatul dhabbiyah, babdul tayammum bitawahumil ma'.
iaitu batalnya tayamum kerana sangkaan ada air. Jadi sangkaan, nampak tak? Sangkaan tu syak lah. Batal juga tayamum. Walaupun sangkaan tu sangkaan yang minimum. Hmm. Walaupun sangkaan tu ialah sangkaan yang minimum. Batal wuduk, batal solat dia. Okey, jadi kat sini ada beberapa masalah yang di mana mazhab Syafi'i kata syak pun kita kena pakai juga. Tapi ala kulli hal kaedahnya asal lain yang kamu thiqah pada bicara awak kentut tadi. Ya ke betul ke? Ya, saya anak yakin. Ketika itu perkhabaran orang tadi kita boleh pakai ke tak? Boleh pakai. Perkhabaran orang tadi itu boleh dipakai. Antaranya lagi, hadis ini menjadi dalil bahawa boleh dijatuhkan hukum hudud, hukuman ke atas peminum arak sekiranya dia mendapati pada mulutnya ada bau arak, walaupun tidak disaksikan, tidak nampak, orang tak nampak dia minum, tidak ada saksi pun nampak padanya. Hmm. Cuma ada sebagian ulama lain kata Al-Aini, itu ulama Badruddin Al-Aini, ulama Hanafi, dia kata tak boleh. Dia kata mesti ditolak dengan syubhah. Dan syubhah itu ada. Tapi kita kata kalau bau arak tu makruf. Zaman sekarang dah ada alat untuk cek. Kita boleh tiup kan. Dan alat tu boleh mengesan alkohol. Dan alat tu ialah alat yang sudah terbukti dan disahkan oleh pakar-pakar. Boleh tak kita sabitkan dia? Ya, boleh sabit. Walaupun tak nampak orang minum arak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Hmm. Dalam masalah ini juga seperti orang yang bertalak, dia yakin nikah, kemudian dia syak dia talak ke belum, maka kita ambil yang yakin dia tidak ditalakkan. Hmm. Hadis ini juga dalil bahawa masyru'iyyatu su'al ulama amma yahduthu minal waqa'i. Hadis ini juga dalil bahawa disyariatkan bertanya pada ulama tentang perkara-perkara yang mendatang, perkara-perkara yang baru mendatang. Wa minha tarkul istihya fil ilm. Hadis juga dalil bahawa meninggalkan perasaan malu dalam mencari ilmu. Wa annahu kana yu'allimuhum kulla syai'. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam masalah kentut sekalipun. Tak boleh disimpan masalah kentut sekalipun. Ha? Dan Nabi SAW pun mengajar bahawa kalau orang tu tak kentut, macam Nabi SAW pernah wa annahu yusalli biwudu'in wahidin salawatin ma lam yahduth. Hmm. Jadi hadis ni, dan Nabi SAW pernah salat 5 waktu. Hmm. Banyak salat 5 waktu dengan satu wuduk saja. Sebab apa dulu Umar kata, dia Rasulullah, kamu biasa tak melakukan begini ya Rasulullah. Nabi kata, aku lakukan begini kerana apa? Kerana nak tunjuk pada orang bahawa boleh salat walaupun tidak memperbarui wuduk. Supaya tak nak menyusahkan ke atas umat. Walaupun barui wuduk tu sunat, namun apa dia? Harus boleh salat dengan wuduk yang dah lepas selagi mana tidak berhadas. Hadis ini juga dalil bahawa qabul khabarul wahid. Macam mana pula ni? Qabul khabarul wahid, iaitu diterima hadis khabar wahid, khabar yang tidak mencapai darjat mutawatir. So apa sebab ahli kata syukia, diadukan kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki. Seorang lelaki. Dalil bahawa boleh diterima khabar walaupun seorang lelaki. Hadis juga dalil bahawa man kana ala halin la yantaqil anhu illa biwujud khilafi. Hadis juga dalil bahawa apabila seorang tu berada di atas sesuatu keadaan, bila seorang tu berada dalam satu keadaan, dia tidak berubah pada keadaan yang lain melainkan dengan keyakinan.
dan ada benda yang berlawanan dengan dia. Berlawanan dengan dia. Contohnya kalau orang tu dalam ihram, tak boleh kata-kata dia terkeluar ihram, melainkan memang dia telah mendatangkan perkara yang boleh membatalkan ihram. Ha. Dengan yakin. Dengan yakin. Jadi kalau sekadar ragu-ragu keluar daripada ihram, sampai ada yang kata tak boleh mandi, tak boleh tukar kain, tak boleh tukar kain ihram, kena pakai kain ihram yang sama. Sebab apa, kalau kita bila kita buka tudung nanti tersangkut rambut tercabut. Ini semua benda-benda syak. Sampai ada yang pergi umrah tentu tuan-tuan, dia siapa dia kata tak payah buka tudung pun. Buka tudung pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau takut terbuka tudung, buka anak tudung, nanti rambut tercabut. Rambut tercabut nanti dia kena bayar dam. Lah, ya, tak boleh kita sabitkan dia kena bayar dam. Melainkan memang dah sabit bahawa memang dia mencabut rambutnya dengan yakin. Dia cukur rambut dia cukur bulu-bulunya dengan yakin. Benda yang tak yakin dia buat, mana boleh kita hukum dia keluar daripada ihram. Kan? Yang ke-9, hadis ini juga dalil bahawa ke-8 bahawa annahum kanu yashkuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a ma yanzilu ilaihim. Bahawa hadis ini bahawa para sahabat ni mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua benda yang berlaku pada mereka, dan Nabi layan aduan mereka. Sebagai orang yang apa yang dai, pendakwah, ini sikapnya. Sikap pendai ni bila orang datang jumpa dia tanya soalan, dia cakap, dia jawab mana yang dia mampu. Bukannya nak ambil sikap, tak, ini bukan urusan, ini bukan masanya ini. Kan kita orang yang dah belajar agama ni, dai ni, kita dah jadi orang kata milik masyarakat, milik orang awam. Tak boleh kita ni menutup pintu-pintu kita, dan menganggap bahawa kita ni ada kedudukan yang khusus, kita syekh, kita ni. Tidak. Jadi kita kena melayan orang datang tanya soalan. Kita sebagai masyayikh di tanah haram, di Madinah, Makkah. Kadang-kadang soalan tu berulang-ulang. Wahai syekh, umrah macam ni syekh, umrah datang macam ni, umrah saya macam ni. Jadi, soalan tu kadang-kadang berulang-ulang. Yang dengar soalan tu pun, yang selalu mulazamah dengan syekh pun boleh jawab soalan tu. Tapi syekh dengan sabar. Kadang-kadang soalan tu baru tadi dia jawab. Kena ada satu orang hamba Allah Ta'ala datang, bertanya soalan, dan Syekh pun jawab sama juga. Syekh tak kata tadi aku dah jawab, boleh rujuk recording. Boleh rujuk balik tadi saya dengar. Kenapa tadi datang lambat? Saya dah jawab lah tadi. Tak. Dia akan jawab. Itu dah sikap. Sikap Nabi SAW dan juga sikapnya da'i. Bukannya dah tanya soalan, lepas tu kita rasa tanya soal, rujuk recording saya. Baik. Hadis ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama bahawa bila orang yang tayamum nampak air dalam solatnya, maka solatnya batal. Wa fihi nadharnya anna syar'a ja'ala salati taharatu tayammum, dia kata mughayyatun biwujudil ma'. وقد أخرج أبو داود عن ابن جرير إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بجلدك. Jadi Nabi kata sungguhnya tayamum itu hur wa illam tajid ma'. Nah. Sebagian ulama mengatakan bahawa nampak air masa solat tak batal wuduk, dan hadis ini membatalkan pendapat tersebut. Sebab Nabi kata seorang itu tayamum itu ialah pengganti bagi air selagi tak ada air walaupun 10 tahun. Bila ada air saja dah batal wuduk. Jadi pendapat ulama yang kata tak batal wuduk walaupun dah nampak air, maka itu adalah tak betul. Hadis ini yang tepat. Hadis ini menjadi dalil bagi satu kaedah, itu al-istishab. Iaitu hukum al-istishab, iaitu mengekalkan satu dalam keadaan yang asal selagi mana tidak berubah. Baqa'u ala makana, baqa'u makana ala makan, iaitu kekal satu perkara itu di atas keadaan asalnya macam mana dia asal.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mari kita tengok sikit tuan-tuan apa komentar al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey. Hadis yang disebutkan ada laki-laki melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana orang tersebut selalu berfikiran bahawa dirinya mendapatkan sesuatu hadas dalam salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah ia meninggalkan salat sampai mendengar suara atau mencium baunya. Bahawa dimaksudkan terbayang telah mendapatkan sesuatu adalah keluarnya hadas. Sesuatu tadi hadas lah. Kan? Tapi dia sebut sesuatu itu ulama adab, beradab dalam tanya soalan. Bila kalimat sampai mendengar suara atau mencium baunya, maksudnya sampai benar-benar salah satu dari dua hal tersebut. Hanya saja tidak mesti harus mendengar dan mencium baunya. Demikian menurut kesepakatan ulama. Maksudnya taklah wajib mesti kena dua-dua sekali. Salah satu pun cukup. Hadis ini memiliki posisi yang sangat agung dalam Islam serta merupakan kaedah yang agung dalam masalah fiqh, iaitu bahawa segala sesuatu dihukumi ketetapannya berdasarkan hukum asalnya sampai ia yakin ada sesuatu yang menyelisihi perkara tersebut. Dan kami memang dah ada yakin, memang dah dia dah berubah. Kita pakai hukum asal. Kalau kita kata dia ni ahli sunnah, tak ada sesuatu yang boleh mengeluarkan dia daripada ahli sunnah. Kita kata dia ahli sunnah. Jangan keluarkan dengan benda yang tak yakin, benda yang syak, benda yang ragu-ragu. Dengan sikap ragu-ragu yang muncul tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Misalnya, sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini, yakni bahawa seorang telah yakin dirinya telah bersuci. Kemudian selang berapa saat ia merasa ragu apakah telah batal atau belum. Maka ia tetap dihukumi sebagai seorang yang masih suci. Dan tidak ada perbezaan apakah kejadian tersebut berada dalam salat atau di luar. Ini mazhab. Inilah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama, majoriti ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Berkenaan dengan masalah ini telah disebutkan dua riwayat daripada Imam Malik rahimahullah. Pertama, orang tersebut harus berwuduk apabila keraguannya itu muncul di luar salat dan tidak wajib apabila di dalam salat. Yang kita sebut tadi. Kedua, diwajibkan berwuduk dalam segala keadaan. Yang pertama disebutkan oleh Hasan al-Basri dan ini adalah riwayat yang asing yang disebutkan oleh ashab kami, iaitu ulama-ulama mazhab kami Syafi'i, serta tidak bisa dijadikan hujah. Sahabat-sahabat kami berkata, itu ulama Syafi'iyah berkata, tidak ada perbezaan pada keraguan yang seimbang terjadinya hadas atau tidak, atau lebih condong pada salah. Maksudnya tak kisahlah ragu-ragu tu 50%, 70%, 80%, 90%, semua yang termasuk dalam ragu-ragu. Syak dia kuat ke tak kuat ke, maka tetap tidak harus wuduk dalam berbagai keadaan selama ada keraguan. Kita ragu-ragu tu 20% ke, 30% ke, atau 95% ragu-ragu. Tak juga kita ambil sama je semua. Semua tu dianggap sebagai ragu-ragu. Sahabat kami berkata lagi, dan disunahkan atasnya untuk berwuduk sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Dia cuma disunnahkan sekadar untuk bab ikhtiyat, berjaga-jaga. Sehingga bila ia telah berwuduk kerana sikap kehati-hatian tapi tetap saja ragu-ragu, maka ia telah bebas dari hal tersebut. Kalau bila ternyata dia ketahui bahawa ini telah batal, berhadas, apakah wuduk yang dia lakukan pada sangat ragu-ragu telah mencukupinya? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling sahih dan keduanya adalah bahawa wuduk itu tidak bisa menggantikan kedudukan taharah kerana ia ragu dalam niatnya. Maksudnya, yang ini tadi itulah, dia yakin dia dah hadas, kerana dia ragu-ragu dah wuduk ke tidak. Maka yang ni ambil hukum asal, yakinnya dia hadas. Adapun telah yakin memiliki hadas dan ragu terhadap kesuciannya, maka wajib dia berwuduk menurut ijma' muslimin sebut tadi lah. Kemudian apabila seorang merasa yakin telah mendapatkan hadas dan taharah setelah terbitnya matahari, tapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu. Mana tahu? Mana dulu Aku suci dulu ke wuduk dulu? Yang ni dia ragu-ragu, dia sama. Tak ada yang yakin. Maka ketika ni wajib wuduk. Okey. Ketika terbit matahari. Tapi apabila bisa diketahui keadaannya, maka terdapat beberapa pandangan. Pendapat paling masyhur menurut kami adalah apabila diambil lawan dari keadaan sebelumnya terbit matahari, iaitu apabila sebelumnya telah berhadas, maka keadaan telah bersuci, dan jika sebelumnya keadaan suci, maka berarti sekarang ia keadaan suci. Sama je kaedah tentang Allah. Pendapat kedua itu pendapat yang paling sahih menurut jamaah ulama tahqiq, bahawa ia wajib berwuduk dalam keadaan apapun. Jadi senang kaedah dia ialah kalau 50-50, dua-dua sama, dua-dua syak. Aku syak ambil wuduk, aku syak juga hadas.
Ketika ini ambil uduk lah yang paling sahih sekali. Hmm. Masalah yang terletak dalam kaedah ini adalah hadis ini. Maksudnya hadis ini, janganlah kamu keluar daripada salat sehinggalah kamu betul dengar bau kentut dan mencium bau kentut. Maka yang pertama, orang yang merasa ragu telah menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka tetap talak tak jatuh. Orang ragu-ragu telah bebaskan hambanya, budaknya itu hambanya, maka dikekal. Dianggap tidak bebaskan hambanya. Suci satu yang najis, maksudnya satu benda najis, dia tak yakin dah suci ke belum, dah suci ke belum, maka kekal dia sebagai najisnya. Najisnya pakaian, makanan atau lain sama juga. Kalau najis pakaian, dia tak yakin dah najis ke tak najis. Dia yakin asalnya baju dia bersih, yakin ke najis, dia ragu-ragu kena najis ke tak najis, maka kekal hukum asal. Atau soalan yang ragu dan soalan tiga atau empat, maka ambil asal tiga, ambil asal yang kurang tiga. Lagu telah melakukan sujud rukuk belum, sujud belum atau belum, maka ambil asal belum. Orang telah ragu berniat puasa, solat, wuduk dan iktikaf sedangkan berada di tengah ibadah disebutkan, maka kita ambil bahawa dia tidak niat. Hmm. Dan asal dikembalikan pada tidak adanya kejadian tersebut. Nampak? Dia kembali kepada asal. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anak saya cukup sekali ini untuk kali ini. Dan kita bertemulah tuan-tuan barakallahu fiik dalam kita kata medium yang lain. Jadi, sebab ini adalah kuliah terakhir saya di Sahih Muslim ni secara online di Yayasan Ta'lim. InsyaAllah kita akan teruskan bi'idhnillahi ta'ala melalui medium yang lain. Tuan-tuan boleh ikuti Facebook saya. InsyaAllah kita akan iklankan bi'idhnillahi ta'ala bila kita dah bersedia nanti, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada Yayasan Ta'lim kerana bagi ruang selama ini untuk saya mengajar, dan moga-moga Allah Ta'ala berkatilah setiap orang yang berusaha untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.